cerita sedikitlah tentang perang di barisan hadapan. Dari Sergei Shoigu berkata yang ofensif ini, Rusia berjaya menetralkan serangan Ukraine dan askar Ukraine cuba menunjukkan yang mereka boleh berjaya kepada Western yang melabur dalam perang ini. Sebelum musim hujan akan datang dan tanah akan menjadi lembut dan akan menyusahkan perang ini untuk Ukraine. Dan Shoigu berterima kasih terhadap askar Ukraine yang dilatih oleh Western dan mereka telah membuatkan kebodohan mereka menyebabkan mereka kalah di kawasan ini. Shoigu berterima kasih kepada askar Rusia kerana serangan di Zaporozhye region yang paling banyak mendapat kemenangan dan serangan dari Ukraine dapat dipatahkan. Askar Rusia menggunakan 810 brigade, 177 Marine Regiment dan 56 Airborne Unit Assault Regiment, 71 Motorized Rifle Regiment dan 76 Regiment Assault telah berjaya dalam tugasnya. Askar Rusia yang berada di Kupiansk dan Crimea berjaya menawan Novosibirskoye dan Ukraine kehilangan banyak askar, 66,000 askar mati dan 7,600 equipment, dan juga askar Ukraine terdesak juga mengebom harta benda orang awam. Dan keseluruhan kematian 66,000 atau cedera. Dari London Times berkata yang Ukraine juga kehilangan brigade yang dilatih di Jerman, 47 Mechanized Brigade yang mempunyai Bradley tank. Sama juga berita di BBC yang Ukraine punya kawasan kubur makin besar, dan di Lviv yang kawasan kubur 100 kubur. Ini askar Ukraine banyak yang muda dan sebab ini kawasan kubur makin besar di mana-mana. Sampai pernah rakyat Ukraine minta kawasan kubur yang besar dari kerajaan Ukraine di Kiev. Mereka menunjuk perasaan kerana meminta kawasan kubur yang lebih besar di Kiev. Ini adalah perkara menarik sejak saya mengikut perang Ukraine ini. Setiap kali Rusia menyerang di sesuatu kawasan di Ukraine, sebelum serangan itu sampai di sesuatu kawasan, bisnes yang paling laris adalah pengkebumian mangsa perang ini. Dan selepas askar Rusia sampai, pengendali syarikat ini akan mengundurkan diri ke belakang balik. Dan anda boleh fikir sendirilah, adakah ini perniagaan yang baik jika negara anda sendiri berperang. Apapun saya kata, Ukraine hanya meat grinder untuk Rusia. Dan saya nak cerita sedikit siapa yang mencipta Surovikin Line untuk Rusia. Dia inilah yang telah mencipta dan membina, beri idea tentang Surovikin Line. Nama dia General Romanchuk dari Rusia. Idea ni terlalu bernas sampaikan Ukraine pun sekarang. Ukraine berkata Surovikin Line kekuatannya adalah di barisan hadapan. Askar Ukraine berkata. Tapi sebenarnya kekuatan mungkin apa yang Jerman kata itu adalah betul dengan 3 juta askar yang harus Ukraine cari untuk menang dalam perang ini. Tapi itulah 3 juta ni semua berjalan kaki lah. Tidak ada yang mempunyai senjata yang tercanggih ke apa ke tidak. Mungkin ini betul kata mereka, sebab tu mereka sekarang sedang
mencari rekrut askar-askar yang baru. Itu yang desperate sangat. Sampaikan askar wanita, askar lelaki yang muda-muda akan pergi ke medan perang. Mungkin ada betulnya, kerana surah bikin line ni adalah terlalu susah untuk dikalahkan. Surah bikin line 45 line Rusia ni memang terlalu susah buat masa sekarang. Ni yang masalah yang dihadapi Ukraine sampai pun sekarang. Jadi mereka sedang mencari jalan macam mana nak pecahkan line ni. Lepas dapat pecahkan line ni, baru mereka dapat pergi ke Mariupol, Donbas, apa semua. Senanglah. Tapi kita tak tahu, memang Rusia memang daripada dulu dah berkata siang-siang, Putin dah berkata siang-siang akan ada line selamat untuk rakyat-rakyat di Mariupol, Donbas ni semua, untuk mempertahankan negeri-negeri mereka. Inilah gunanya 45 line Surovikin line. Sebenarnya Surovikin line ni adalah 45 line yang Rusia bina. Dan line ini yang paling kuat adalah line kedua, bukan line yang pertama di Surovikin line ni. Maknanya mereka masih tidak tahu di mana kekuatan 45 line Rusia sampai sekarang. Okey, insya-Allah kejap lagi ada lagi berita untuk anda, insya-Allah. Dan jangan lupa belanja abang gift. Alright. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Yura.